الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berada dalam majlis ilmu yang mana mudah-mudahan insya-Allah majlis ilmu kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana pagi ini kita cuti raya Christmas. Jadi kita dapat manfaatkan waktu cuti kita dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan dirahmati Allah taala sekalian. Jadi timbul isu berkaitan dengan sambutan Christmas. Boleh ke tak boleh umat Islam turut sama berseronok dan bergembira dengan kedatangan Christmas? Apakah umat Islam boleh menyambut Christmas sebagai satu perayaan yang disambut dengan rakan-rakan, teman-teman, jiran-jiran dan sebagainya? Tuan-tuan, perayaan dalam Islam ni merupakan satu ibadah. Ia bukan merupakan adat dan budaya. Kita kena bezakan satu perayaan yang berkaitan dengan adat, satu perayaan yang berkaitan dengan agama. Kalau disebut sebagai ibadah, ia merupakan satu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini dilakukan sebagai satu lambang ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang golongan Ansar merayakan dua perayaan jahiliyah di Madinah, yang mana perayaan itu dirayakan sebelum kedatangan Islam lagi. Maka Nabi SAW larang, dan Nabi menyatakan apakah perayaan itu? Nama perayaan itu yang dirayakan oleh mereka, satu perayaan Nairus, satu lagi Mahrajan. Lalu Nabi menyatakan bahawa Allah telah menggantikan untuk kamu yang lebih baik daripada kedua-dua perayaan tersebut, iaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Itu mafhum hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Maknanya Nabi kata telah digantikan kepada kamu dua perayaan yang lebih baik, iaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka tak perlu kamu merayakan lagi perayaan-perayaan lain, perayaan-perayaan agama lain yang bercanggah dengan konsep pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi hadis itu menegaskan kepada kita dua perkara. Yang pertama, haram menyambut perayaan agama lain. Yang kedua, Islam telah memberikan dua perayaan yang jauh lebih baik
daripada perayaan-perayaan jahiliah, iaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kalau kita lihat para ulama bersepakat tidak boleh merayakan perayaan agama lain selain daripada yang ada di dalam Islam sahaja. Kerana apa? Kerana bila mana ia berbentuk ibadah agama, maka kita tidak boleh merayakan sesuatu yang berbentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya itu merupakan satu perkara yang jelas. Kemudian antara hujah yang menyatakan bahawa tidak boleh untuk kita sambut perayaan-perayaan lain ni banyaklah, antaranya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum, maka dia bukan daripada golongan mereka. Kaedah menyatakan ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun wa ridha bil kufri kufrun. Redha dengan maksiat itu jadi maksiat, redha dengan kekufuran jadi kufur. Maka itu jelas. Kerana setiap perkara ibadah ni dia tak boleh dikongsi, dia tak boleh berkompromi. Ibadat ni, ibadat tak nak kita kata nak letak dalam satu bakul sama, tak boleh. Sebab itu ketika mana golongan musyrikin sudah pun meminta kepada Nabi SAW untuk buat kompromi dalam ibadah, turunnya ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai ujung lakum dinukum waliyadin, nak menyatakan bahawa prinsip agama itu jelas. Kita tak akan sembah apa yang mereka sembah, kita tak akan pegang, tak akan ikut prinsip yang bercanggah dengan apa yang didatangkan di dalam Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi clear tuan-tuan, dari sudut perayaan hari ini kita Christmas tak boleh kita turut merayakan sekali ini pakai Santa Claus semua bagus punya kan. Dia pula, sebab tu kalau kita tengok masyarakat Islam sekarang ni caca merbah lah. Caca merbah. Sebab itu kalau pokok Christmas tu yang paling besar, yang paling mahal sebenarnya berada dalam negara Islam, negara umat Islam. Tak silap saya tengok dulu di mana, di Dubai kot, berapa juta dia punya Christmas saja. Maknanya punya bangga dengan Christmas tu. Jadi benda seumpama ni tidak dibenarkan. Cumanya persoalan nak ucap selamat raya boleh ke tak boleh? Ini khilaf. Sambut raya selain daripada Islam itu tak khilaf, itu memang tak boleh lah. Tapi ucapan selamat hari raya kepada kenalan-kenalan kita yang non-Muslim, jiran-jiran kita kalau ada yang non-Muslim, yang kebetulan mereka beragama Kristian, boleh tak kita ucap selamat raya pada mereka? Maka perkara ini khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang berpegang straight forward, tak boleh apa-apa juga yang berkaitan dengan perayaan, tak boleh langsung. Itu pandangan yang straight. Sebab benda ni benda ijtihad tuan-tuan. Maka pandangan seterusnya, pandangan Syekh Qaradawi, pandangan daripada Dr. Abdul Sattar Fatwa Sa'id dan Dr. Mustafa Zarqa dan sebagainya, mereka menyatakan bahawa tidak menjadi satu kesalahan memberi ucapan selamat hari raya kepada rakan dan jiran yang musyrikin, kerana Islam tidak menutup hubungan antara dua kaum yang berbeza agama dan kepercayaan. Jadi berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala surah Al-Mumtahanah ayat 8, yang maksudnya Allah Ta'ala kata Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Mana daripada surah Al-Mumtahanah ayat 8 ni menunjukkan bahawa Allah tak larang untuk kita berlaku adil, buat baik terhadap golongan musyrikin yang tidak memusuhi dan memerangi umat Islam.
Jadi ucap selamat tu just sebagai tanda menghubungkan hubungan sahaja. Namun begitu, Isa Qaradawi menyatakan juga, dia kata dalam masa yang sama jangan turut serta dalam perayaan. Maknanya kalaulah niat nak raya memang tak boleh lah, memang haram lah benda tu. Dia just sebagai nak jaga hubungan sahaja. Maka dengan sebab itu Profesor Dr. Abdul Sattar daripada Azhar, Jamiatul Azhar, menyatakan bagaimana ucap tahniah dan selamat raya pada perayaan bukan Islam adalah harus selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak. Akan tetapi kalaulah ucapan tahniah dan selamat raya itu diungkapkan dalam bentuk doa, contohnya moga Allah berkati berkati kamu, keluarga kamu, harta kamu, maka ini adalah haram dan dilarang sama sekali, tak boleh. Sekiranya ucapan itu lebih pada berbentuk doa keberkatan pada hidup, berkat apa, disyirik pada Allah Ta'ala. Jadi kita ucap selamat raya tu just sebagai nak jaga hubungan, bukanlah nak ucapkan supaya nak doa pada dia bagus-bagus dapat kebaikan sampai di akhirat. No, tak, bukan itu maksudnya, tuan-tuan. Dan begitu juga Syekh Dr. Mustafa Zarqa ketika mana membincangkan persoalan ini, beliau menyatakan bagaimana mengucapkan selamat raya termasuk dalam bab kesopanan, bab sopan disebut sebagai mujamalah, dan juga keelokan dalam pergaulan. Namun jangan keliru dengan mengatakan bagaimana sambutan Christmas itu sama dengan Aidilfitri dan Aidil-Adha, maka ini sudah tentu ianya adalah haram. Sebab sambutan tersebut dia mempunyai kaitan dengan akidah. Mereka percaya kepada ketuhanan Nabi Isa alaihissalam, maka meletakkan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, maka ini satu perkara yang bercanggah dengan Islam. Jadi tak boleh menganggap perayaan itu merupakan perayaan yang sama. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi apakah hujah ulama antara lain yang menyatakan bahawa mengucapkan selamat itu boleh, mak raya itu boleh, itu termasuk dalam bab mujamalah, kesopanan, keelokan dalam pergaulan? Hujah yang dikemukakan antara lain ialah peristiwa Nabi SAW satu ketika datang atau lalu satu jenazah Yahudi, Nabi SAW berdiri. Nabi berdiri dan Rasulullah berdiri, itu menunjukkan betapa Nabi menghormati manusia itu sendiri, bukan menghormati akidah jenazah tersebut, tidak. Sebab dia Yahudi yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya jelas perkara tersebut. Jadi bagi orang yang ada kenalan-kenalan, tak ada masalah lah untuk dia sambut. Bukan sambut memang haram, untuk dia ucap selamat saja, untuk dia ucap selamat raya. Tapi yang pelik ni, seorang tak ada kawan Kristian, seorang tak ada jiran Kristian, siap wish dalam Facebook. Okay, apa cerita? Kan, siap wish dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Twitter dan sebagainya. Sedangkan kita berkenaan dia ni kawan Kristian seorang pun tak ada. Maka di situ apa tujuannya? Sebab itu para ulama bincang, tuan-tuan, kelonggaran itu lebih kepada nak jaga hubungan supaya dakwah itu tetap sampai kepada non-Muslim. Itu tujuan dia, terutama bagi orang yang memang ada hubungan jiran, hubungan sahabat. Jangan diputuskan hubungan tersebut. Itu tujuan dia. Orang tak kena mengena ni pasal apa duk jadi apa lebih sudu daripada kuah. Itu pepatah Melayu kan, lebih sudu daripada kuah. Pasal apa? Maka dengan sebab itu kena berhati-hati supaya kita tidak terjebak. Hatta para ulama yang membenarkan pun mereka meletakkan syarat-syarat yang ketat. Syarat-syaratnya jangan ada sampai kita turut merayakan, jangan ada sampai kita rasa nak join sekali. Ni kadang-kadang bila di open sangat sampai dia macam sebut tadi, dia turut jadi Santa Claus sama. Dia belah yang tukang merayakan perkara-perkara yang seumpama itu. Dialah yang buat perhiasan, dialah buat decoration, dialah semua sekali lah untuk buat perayaan ni. Maka ini sudah lebih had, sebab kita tahu bahawa perayaan itu perayaan agama, bukan perayaan budaya. Perayaan yang berkaitan dengan ketuhanan Isa,
ia menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu itu perayaan agama, bukan budaya. Itu jelas. Sampai sekarang pun dia masih lagi perayaan agama. Kod-kod hari ini dah bertukar dah, lain cerita. Tapi dia tak bertukar, dia masih lagi perayaan agama. Kalau bertukar tak apa. Contoh asal agama tiba-tiba tak jadi agama, jadi adat saja. Agama pun ditinggal dah. Contoh kadang-kadang kita tengok asal usul sesuatu kan, tapi lama-lama dia tak jadi agama, tak ada masalah. Macam juga sebagai contoh mudah, dulu ulama dulu melarang umat Islam pakai tai. Pasal apa? Pasal dia ada unsur apa? Unsur agama. Dulu-dulu saya ingat masa saya kecil-kecil tu, memang para alim ulama larang jangan pakai tai, haram lah kita pakai tai. Sebab apa? Sebab digambarkan bagaimana pakai tai waktu itu merujuk kepada unsur agama Kristian sebagai lambang salib. Orang Islam waktu itu tak pakai, kan? Tak pakai. Yang pakai ini orang bukan Islam saja. Maka waktu itu dilarang sebab dia ada unsur agama. Tapi lama kelamaan benda pakaian ni benda adat, tuan-tuan. Lama kelamaan dia bukan jadi unsur agama lagi. Hari ini adakah pakai tai itu jadi unsur agama? Ada kaitan dengan agama tak? Tak ada seorang pun menyatakan dia ada unsur agama. Dia hanya lebih pakai pakaian untuk ke pejabat ke, pakaian nak nampak smart ke apa sebagainya. Dia ikat tai leher tu, ikat betul-betul yang nampak kemas sikit tu, dia bukan kancing sampai atas ni kan. Kalau tak pakai itu, kancing tak sampai ke atas. Jadi setakat begitu saja, maka para ulama menyatakan harus. Sekarang ni nak pakai tai tak ada masalah, hukumnya adalah harus. Cumanya sembahyang pakai tai tak sah. Ada sebahagiannya menyatakan sembahyang pakai tai tak sah kalau pakai tai saja tidak menutup aurat. Sebab tak sah lah, mana boleh sembahyang pakai tai je kan. Tai saja mana tutup aurat, dia kena pakai komplit lah, pakai semua sekali kan. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, pagi ini juga lupa saya sebut, siapa-siapa yang ada sebarang persoalan nak tanya, tuan-tuan boleh bertanya melalui talian WhatsApp ataupun SMS. Apa soalan? Sebab tajuk kita pagi ini umum, tuan-tuan, tidak ada tajuk yang spesifik. Jadi maknanya saya open lah kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalau nak tanya apa-apa soalan, anda boleh menghantar soalan kepada saya di talian 019-324-1364. Saya ulang sekali lagi, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya di talian 019-324-1364. Jadi diumumkan dengan rasminya bahawa talian dibuka sekarang. Tuan-tuan boleh hantar soalan, apa-apa soalan. Macam saya sebut tadi, tajuk kita pagi ni umum, tidak ada tajuk spesifik. Maka yang pertama, saya cuba membincangkan tentang soal perayaan sebab kebetulan hari ini kuliah subuh kita jatuh hari cuti pula, cuti Christmas kan. Jadi sempena perayaan Christmas, jadi kita kena jelas perkara tentang menyambut perayaan selain daripada perayaan Islam. Bukan takat Christmas saja, apa-apa jugalah di Pabali ke Taipusam ke, apa-apa perayaan agama. Apa-apa perayaan agama kita kena clear, kena jelas. Kita tidak boleh merayakan perayaan agama lain. Sebab itu Nabi SAW, kita sebut dalam hadis tadi, Nabi tengok orang Madinah masih lagi duk merayakan perayaan jahiliah, Nabi terus blok, Nabi suruh berhenti, Nabi tak bagi dah. Nabi bagi suruh merayakan perayaan yang sudah disediakan di dalam agama Islam. Pagi ni duduklah kuliah subuh ke duk raya? Pagi ni duduklah kuliah subuh ke duk raya?
Dia kalau subuh raya kat mana? Cuti tak mesti raya. Semua apa ni kita cuti, hari Ahad kita cuti, raya apa? Sabtu kita cuti, raya apa? Jadi cuti ni tidak ada masalah. Cuti ni untuk atas toleransi. Contohnya ada di kalangan masyarakat kita mereka beragama Kristian. Kan? Jadi bagi cuti, kita tumpang cuti tak ada masalah. Kan? Bukan bila cuti tu masuk raya dah. Raya ni perbuatan kita nak menyambut ataupun tidak. Perbuatan kita itu. Bagi cuti lebih kepada meraihkan ataupun kita kata bagi ruang kepada golongan mana itu ada dalam Islam. Islam memberi ruang. La ikrah fid din. Tidak ada paksaan agama. So mereka nak amal agama mereka silakan. Boleh. Kita tak paksa orang untuk apa ikut agama kita. Maka nak ikut agama dia orang, ikutlah. Maka nak laksanakanlah. Cuma kita sendiri tak boleh melaksanakan agama yang lain kita sebut tadi. Baik. Cuti semata-mata cuti tak bermakna satu perayaan kita sebut tadi. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Kemudian isu yang kedua saya nak sebut isu semasa je lah. Isu pertama yang berkaitan dengan Christmas. Okey. Lah kita hari ni cuti Christmas. Isu yang kedua adalah berkaitan dengan bacaan yang dibaca oleh imam tadi dalam solat. Yang pada rakaat pertama imam membaca surah Yusuf. Bukan semua lah, kalau semua kita habis tadi lama kan. Imam membaca surah Yusuf. Rakaat kedua imam membaca surah Al-Fajr. Tuan-tuan, kita kalau boleh ketika mana imam membaca surah-surah tertentu, kita cuba fokus dan kita cuba hayati. Paling tidak kalau kita tak tahu makna secara satu-satu pun kita tahu makna secara umum. Jadi kurang-kurangnya bila dibaca tu kita dapat follow apa cerita sebenarnya bila sebut tentang Yusuf alaihissalam. Sebab surah Yusuf ni surah yang berkaitan dengan cerita Nabi Yusuf alaihissalam daripada mula sampai habis. Dan cerita tentang bagaimana kedengkian saudara-saudaranya kepada dia. Konspirasi sampai tahap nak membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Quran menceritakan cerita Nabi Yusuf ni begitu panjang lebar sampailah Nabi Yusuf menjadi menteri yang memerintah di Mesir, yang memberi kebaikan. Cumanya satu-satunya yang kita tengok dalam Quran yang Allah Ta'ala tak cerita Nabi lain, cerita Nabi Yusuf, satu surah cerita Yusuf ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau kita tengok dalam cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tuan-tuan, banyak cerita-cerita yang Allah Ta'ala ceritakan. Saya ingat dulu di tafsir di IKIM FM ketika mana saya bawa cerita surah Yusuf ini, banyak serinya, dan mendapat feedback yang banyak daripada para pendengar. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan cerita, kisah. Daripada mula kita tengok bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana kalau kita tengok beberapa asas, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita tengok beberapa asas yang ada pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam ni, iaitu antaranya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak datangkan, iaitu seringkahnya ada 4 perkara yang Allah nak bagi tahu dalam surah Yusuf. Yang pertama, hanya Allah sahaja yang mengetahui perkara gaib. Para nabi pun tak tahu. Itu sangat-sangat jelas. Sebab itu ketika mana para sahabat meminta kisah yang indah pada Rasulullah, maka Allah turunkan surah Yusuf. Dan macam kita sebut tadi, yang menariknya surah ini, surah Yusuf, daripada awal sampai akhir kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berbeza dengan surah-surah lain, karena kalau dalam surah lain ada yang bercampur-campur banyak kisah. Sebagai contoh kisah Nabi Musa AS banyak dalam Quran.
tapi tidaklah diperuntukkan keseluruhan satu surah untuk kisah baginda saja, tidak. Tapi namun surah Yusuf ini dia daripada awal sampai akhir memang cerita Nabi Yusuf AS saja. Jadi yang pertama Allah Ta'ala saja yang mengetahui perkara gaib. Yang kedua, Allah berkuasa penuh di atas segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa penuh. Maka dengan sebab itu kalau kita tengok terdapat pelbagai kisah adik-beradik Nabi Yusuf AS yang mereka itu nak melakukan kezaliman. Kalau Allah tak izin, tidak boleh berlaku. Maka lempak dalam telaga buruk, tuan-tuan. Walaupun maka mula-mula antaranya itu, antara adik-beradik itu bagi cadangan, kita bunuh lah. Kita bunuh. Hak abang sulung kata, tak, jangan buat begitu. Kita nampak sangat. Jadi kita lempak dalam telaga buruk. Biar mana serigala nak makan kan, bukan kita bunuh, tapi dia mati dalam keadaan macam tu. Betapa sekali konspirasi yang dilakukan. Dan seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tapi Allah tak izin, tak akan berlaku. Buatlah konspirasi apa pun, kalau Allah tak izin, tak akan berlaku. Itu satu akidah dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian surah Yusuf sebenarnya adalah untuk menghiburkan Nabi SAW. Kerana apa? Ia umpama golongan musyrikin yang menentang Nabi tapi akhirnya kalah, sebagaimana adik-beradik Nabi Yusuf yang menentang Nabi Yusuf tapi akhirnya mereka juga tunduk, maka kalah, maka bersifat buruk terhadap Nabi Yusuf, namun akhirnya mereka terpaksa ikut nasihat Nabi Yusuf AS. Maka dengan sebab itu Rasulullah sendiri jangan risau dengan layanan musyrikin Mekah. Kerana apa? Kerana akhirnya Nabi SAW tetap akan menang. Jadi maknanya itu antara perkara-perkara yang dinyatakan. Dan nak bagi tahu juga bagaimana orang beriman itu, terutama para nabi, sudah tentu mereka diuji. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara ujian besar ketika mana menyampaikan dakwah, maka pelbagai kehidupan itu disusuli dengan ujian-ujian dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cumanya satu perkara yang dalam banyak-banyak cerita Nabi Yusuf AS ni, banyak-banyak cerita Nabi Yusuf ni yang Quran cerita, yang herannya orang kita ni, dia ambil satu benda ya dari cerita Nabi Yusuf, iaitu apa? Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Hak tu hak dia ambil, hak lain tak ambil. Sedangkan hak dia ambil ni tuan, bukan ada asal usul pun. Setakat saya duk tengok dalam surah Yusuf, kita duk kaji dalam surah Yusuf secara keseluruhannya, tidak ada satu ayat Quran, tidak ada satu hadis yang menyatakan tentang bagaimana Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Bahkan nama Zulaikha itu sendiri pun dalam Quran tak sebut. Quran sebut Imra'atul Aziz, isteri kepada pembesar Mesir Al-Aziz, menteri waktu itu. Imra'atul Aziz, tak sebut nama Zulaikha. Nama Zulaikha ini datang dari riwayat Israiliyat. Tapi tak apalah, kalau sekadar nama ni mungkin betul, mungkin tidak, tak apa, okey je. Macam nama Balqis lah, nama Balqis itu tak datang dalam Quran. Quran tak sebut nama Balqis. Quran sebut Malikatus Saba. Malikatus Saba ni adalah Ratu Saba. Ratu Saba, Ratu Kerajaan Saba. Makna dia pemerintah waktu tu, wanita yang memerintah di Sabah. Jadi nama tu datang daripada Israiliyat. Tapi kalau sekadar nama, dia tidaklah menjadi satu isu. Tetapi kalaulah ia merupakan satu pegangan lain, contohnya dalam banyak-banyak kisah Nabi Yusuf AS, tiba-tiba orang menyatakan Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha, sampai masuk dalam kenduri kahwin lah. Betul tak? Masuk dalam kenduri, orang buat kad kahwin pun tulis doa, ya Allah kau satukan kedua pengantin ini, kedua mempelai ini, seumpama kau satukan antara Yusuf dan Zulaikha. Tu imam baca doa dalam majlis kahwin pun baca doa yang sama. Persoalannya, datang mana cerita yang kata Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha? Dalam Quran tidak ada. Sepanjang-panjang cerita Nabi Yusuf, tak wujud pun cerita itu, tak ada pun. Yang cerita Zulaikha ataupun Imra'atul Aziz mau angkat dia ni, goda dia, ya itu ada. Itu ada. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjarakan, itu ada, jelas. Nabi Yusuf ni takwil mimpi, itu ada.
Nabi Yusuf AS jadi menteri, ya itu ada. Tapi yang kita terkahwin dengan mak angkat sendiri ni main kot mana? Tak ada pun cerita tu. Oh, kita perhati kok lah hadis ada kok orang terlepas pandang kan. Cari-cari lah hadis. Tak ada juga. Main mana cerita ni? Rupanya cerita itu berasal daripada cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat. Jadi tuan-tuan, cerita Israel ni cerita Yahudi. Cerita Yahudi ni tuan-tuan, kita tahu perangai Yahudi itu bagaimana. Kita tahu sifat-sifat mereka. Sebab tu ada seorang ulama bila sebut cerita Yahudi ni tolak secara total. Tolak terus. Tak terima. Jadi kalaulah cerita tu cerita Yahudi, tidak sewajarnya untuk kita masukkan dalam satu doa. Sebab doa ni seolah benda itu pasti. Betul tak? Kita tak minta kepada Allah Ta'ala benda yang tak pasti. Kita akan minta benda yang pasti. Kita minta dia jadi, pengantin tu jadi macam Nabi Yusuf dan Zulaikha tu, seolah-olah kita pasti mereka itu sudah berkahwin, sedangkan kisah tentang perkahwinan mereka itu tidak ada nas yang sahih pun. Jadi maknanya kau setakat dengar cerita-cerita pelipur lara tu okeylah, tapi tak perlulah dimasukkan dalam satu bentuk doa pula. Jadi yang saya herannya dalam banyak-banyak cerita Nabi Yusuf AS, tiba-tiba masyarakat kita ambil satu cerita yang tak ada pun dalam cerita Nabi Yusuf, tak ada pun dalam Quran, tak ada pun cerita tu. Maka dengan sebab tu sewajarnya kita memahami konteks ayat Quran cerita apa, kita faham dalam konteks Al-Quran itu. Baik, kita ikut ilmu, kita bukan ikut orang. Tak kira lah ustaz ke baru nak start ke. Seorang ustaz isap rokok, kita kena ikut dia ke? Saya nak tanya ustaz, ada ustaz isap rokok? Dada nak tanya ni, ada tak ustaz isap rokok? Ada kan? Lepas tu, dia ustaz, so kita kena ikut dia. Pakai-pakai isap rokok belakang, boleh bagi ni? Lepas kuliah subuh kita isap rokok. Alasan kita apa? Ustaz yang isap rokok. Jadi kita ikut ustaz. Kalau ustaz isap rokok, kita pun kena isap rokok. Itu dalil yang tak boleh pakai kan. Sebab itu kita dalam pengajian ni, kaedahnya kita kena mengaji kepada banyak guru. Kita tidak boleh mengaji kepada seorang guru. Sebab apa? Sebab manusia ni dia mungkin berlaku kesilapan. Dia tak maksum. Yang maksum Nabi je. Yang maksum adalah Nabi SAW saja, itu maksum. Hak lain tak maksum tuan-tuan. Tok Imam tak maksum, ustaz pun tak maksum. Ustaz pun buat salah. Jadi kalau kenyataan yang salah, macam mana kita boleh tahu kata salah? Sebab kita mengaji banyak guru. Kan? Kalau kita mengaji satu guru je, kita tak tahu nak beza. Hak tu betul-betul, hak salah-salah. Ha? Tapi kalau kita mengaji banyak guru, waktu tu kita boleh bezakan. Oh, hak dia ni mana silap. Kan? 10 kita mengaji, 9 kata tak ada, 1 kata ada. Mana hak kata ada ni? Masalah lah. Jadi makna kita mengaji banyak guru itu membuatkan kepada kita boleh menilai. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu kita ambil ilmu tuan-tuan. Jadi kita pengajian ilmu tu, itu sangat-sangat penting untuk kita menilai sesuatu. Sebab ilmu tu apa? Ilmu tu apa? Ilmu ni kalau ikut ta'arif daripada para ulama, pengetahuan sebenar terhadap sesuatu perkara, itu adalah ilmu. Lagi mana disampaikan kepada kita sesuatu, itu baru namanya maklumat. Maklumat itu mesti diselidik. Betul tak maklumat ni? Selidik. Itu yang kita kata mengaji itu. Orang dulu dia tak kata baca, dia kata mengaji Quran. Mengaji Quran, dia tak kata baca Quran. Sebenarnya kita tengok telitinya perkataan yang mereka gunakan itu. Sebab apa? Sebab mengaji ni root word dia apa? Kaji, mengkaji. Jadi kita, Allah Ta'ala bagi akal fikiran, Allah bagi kemampuan pada kita, maka di situ kita kena mengkaji. Mengkaji ni makna kita menyelidik sesuatu. Hatta kalau ustaz cakap pun, kita jangan terima bulat-bulat lagi.
Tengok pula, oh 10 orang ustaz cakap benda yang sama, okey lah, alhamdulillah, okey lah, maknanya kita tak ragu-ragu lah. Tapi kalau seorang cakap macam ni, 5 orang cakap berbeza, maka di situ kita perlu selidik, mana satu yang betul. Adakah dua-dua betul? Contoh ada juga benda dua-dua betul, benda khilaf. Kalau benda khilaf ni memang dua-dua betul ya. Macam ada ustaz dia kata ni bersentuh suami isteri ni tak batal wuduk. Satu ustaz ni pula kata bersentuh suami isteri ni batal wuduk. Satu ustaz ni pula kata bersentuh ni kita tengok ada syahwat ke tak. Ada syahwat batal, kalau tak ada syahwat tak batal. Kita kata mana satu ustaz ni? Nabi Yusuf alaihi salam. Saya rujuk dalam 3 tafsir. Tak tahu ini salah tafsir ke salah saya baca, saya tak tahu. Saya serah pada ustaz. Saya dah tandakan. Dalam tafsir Al-Wasit, dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Al-Har. Mana tanda ni? Baik. Panjang aja. Okey. Ketika mana saya sebut ketika mana saya bawa tentang tafsir surah Yusuf. Okey. Saya dah baca dah semua kitab ni. Tafsir Al-Azhar, Tabari, Qurtubi dan sebagainya. Kita kena faham, memang cerita itu ada dalam kitab tafsir. Memang cerita ada dalam kitab tafsir, bukan tak ada. Tetapi cerita yang dibawakan itu merupakan cerita Israiliyat. Tetapi kitab-kitab tafsir ini, dia bawa cerita Israiliyat bukan untuk dipegang. Dia adalah untuk menceritakan tentang pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh apa yang ada di sisi Yahudi. Tetapi semasa penulisan kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir Tabari, Qurtubi dan sebagainya, memang ada. Mereka menganggap bahawa orang yang belajar itu, mereka kenal siapa perawi-perawinya. Antaranya perawinya Wahab bin Munabbih, antaranya perawinya Ka'ab al-Ahbar. Kalau perawi-perawi ini biasanya sebab mereka ni asal orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, mereka masuk Islam. Lalu kadang sahabat-sahabat tanya, cerita dalam Taurat apa? Nak tahulah, bukan nak beriman tak, nak tahu aja. Cerita dalam kamu dulu dalam kitab Taurat apa? Depa ceritalah, dan perkara ini dimasukkan dalam tafsir. Bukan untuk diimani, bukan untuk dipegang, tetapi untuk pengetahuan sahaja bahawa ini cerita Israiliyat. Maka dengan sebab itu, ada setengah ulama berpandangan cerita Israiliyat kita tawakuf. Percaya pun tidak, pegang pun tidak. Ada yang bagi pandangan kita tolak semua. Ini kita boleh rujuk kepada perbincangan ulama dalam hal ini. Tetapi masalah berlaku zaman kita, kita tak tahu perawi siapa. Kita tengok ni dalam kitab tafsir, kita belum lagi baca kitab tafsir Khazin, lagi banyak cerita Israiliyat, banyak cerita Israiliyat. Tetapi dia cerita itu bukan tujuan untuk kita pegang, tidak. Tujuannya cerita macam kita cerita lah tuan-tuan. Saya nak cerita tuan-tuan, orang tua-tua kita cerita lu sang kecil dengan kura-kura, kura-kura dengan arnab. Sang kancil pura-pura cerita sini, ini dalam Quran. Ini bukan Quran, ini tafsir. Tafsir yang ditafsir oleh pentafsir yang kita terima. Adakah ini bermakna bahawa pentafsir tersebut jatuh kedudukannya berbanding dengan kita? Kita apalah berbandingkan dengan mereka? Ni masalah tak faham ngaji ni. Tak faham. Sebab itu saya tanya, kalau orang nak tanya. Saya sebut ni faham betul-betul ni. Imam-imam ni tak salah sikit pun. Mereka membawa cerita-cerita dengan mereka menyebut perawi-perawinya. Masalah kita sekarang adalah kita tidak kenal perawi. Itu masalah kita. Maka dengan sebab itu ada para ulama, mereka susun balik, dia bagi tahu cerita ni Israiliyat. Sebab tu dalam tafsir Ibn Kathir dia buang cerita Israiliyat. Dia buang. Dia kata benda ni takut orang keliru.
Orang-orang dulu maka mengaji, maka tidak ada masalah pun cerita Israiliyat ni. Sebab apa? Sebab maka tahu itu cerita Israiliyat. Maka tak berpegang pun pada cerita Israiliyat. Benda tu cerita saja. Saya sebut tadi, memang para ulama bincang bagaimana Israiliyat tu masuk dalam kitab-kitab tafsir. Memang ada. Tetapi bukan bermakna kita nak kena pegang pada cerita-cerita Israel itu. Mereka mendatangkan cerita itu berdasarkan kepada perawi-perawi peneliti-peneliti Yahudi yang menyatakan sedemikian. Macam contoh saya ceritakan, saya tulis kitab. Contohlah saya tulis kitab. Nak bagi faham, cara faham kan. Saya tulis kitab. Saya kata dalam kitab saya tu, dalam buku saya, ada orang pernah bercerita di kampung ni dulu, ni nama apa tempat ni? Platinum asal usul platinum ni sebenarnya ada orang bercerita. Ada orang bercerita asal usul platinum ni dia daripada bahan platinum yang banyak tersimpan bawah masjid ni atau bawah surau ni. Contoh, saya kata ada orang bercerita kan, adakah saya suruh pegang dengan cerita tu? Tapi saya sebut pula ikut kajian yang menyatakan tidak ada pun. Ikut kajian tidak ada platinum pun. Nama platinum ni mungkin daripada sekian-sekian. Tetapi pernah orang bercerita. Saya sebut orang bercerita tu bukan saya nak mengesahkan bahawa cerita itu betul, tidak. Yang betul adalah kajian-kajian. Dalam kitab-kitab tafsir, tafsiran daripada Nabi SAW, tafsiran daripada para sahabat, itu yang diketengahkan. Itu yang jelas. Tapi mereka bawa juga cerita-cerita Israiliyat nak bagi tahu bahawa ini yang ada dalam kitab Taurat. Bukan untuk kita pegang. Tidak. Sebab itu bila kita mengaji kitab tafsir ni tuan-tuan, kita kena tahu mana kitab tafsir yang ada cerita Israiliyat, mana kitab tafsir yang tak ada cerita Israiliyat. Kita kena tahu benda tu. Supaya apa? Supaya kita bila tengok satu cerita, bukan ni dalam kitab tafsir. Memang ada dalam kitab tafsir. Itu belum lagi dalam kitab sejarah. Ada. Tetapi bukan kita nak terus pegang. Tidak. Kita kena tapis dulu. Ni cerita Israiliyat. Maka kita tawakuf dekat situ. Itu maksudnya. Sebab itu memang ada. Kan? Jangan kita keliru, jangan kita silap faham. Sebab kalau kita terima semua, maknanya kita yakin benda itu, sedangkan benda itu bukan dalam Quran pun. Tuan-tuan tengok yang cerita Israiliyat tu, tuan-tuan tengoklah dia tulis tu daripada sumber mana. Dia tak sebut pun daripada Quran, dia tak sebut pun daripada hadis Nabi SAW, tak ada pun. Dia hanya buat satu cerita saja. Cerita. Kan? Ni, ada yang menyatakan bahawa, ada siapa yang kata? Menurut ahli kitab. Ahli kitab siapa? Ni dalam buku ni. Dia sebut tu kira betul dah tu. Dia tak tipu dah. Kan? Dia tipu tak? Dia tipu tak tuan-tuan? Dia tak tipu pun. Dia kata menurut ahli kitab. Dia pun habaq. Ahli kitab tu siapa? Dia merujuk pada siapa? Yahudi. Jadi dia suruh percaya kan? Tak nak cerita apa yang disebut oleh ahli kitab. Ada pula yang mengatakan setelah Aziz meninggal dunia, Nabi Yusuf menikahi jandanya. Cerita ahli kitab. Dia pun habaq sendiri ahli kitab. Saya nak sebutnya bahawa cerita ini tidak pasti. Sebab apa? Sebab datang dari Yahudi. Jadi kadang-kadang kita baca, kita tak baca habis. Kita kata ni ada dalam kitab. Memang dalam kitab. Baca per habis. Dia disebut apa? Mai tu, cerita tu mai daripada mana? Kan? Mana dia, kitab tak menipu tuan-tuan. Kitab tak menipu. Macam ni kan? Dia cerita betul. Tapi dia cerita itu adalah sesuatu yang dia sendiri nyatakan bahawa ahli kitab sebut. Ataupun sumbernya daripada Yahudi. Itu maksudnya. Kan? Itu tujuan kita mengaji tuan-tuan. Itu tujuan kita mengaji. Bukan maknanya kalau semua dalam kitab kita terima. Tak. Bukan kata ni tak betul kitab ni. Tak. Kita tak kata kitab tu tak betul. Kitab tu betul. Cumanya pemahaman kita tu, kurangnya pemahaman kita zaman mutaakhir ini. Sebab itu menuntut pada kita untuk kita menambahkan lagi pengetahuan. Bahkan kalaulah dia nak kata okey, Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha, kena sebut mengikut riwayat Israiliyat, mengikut kata-kata Yahudi.
Itu tak apalah. Mana dia clear lah benda tu. Oh, jadi orang dengar okey. Mana itu Yahudi. Nak pegang tak pegang? Saya sebut tadi. Para ulama berbeza pandangan dari sudut nak pegang atau tak pegang. Ada yang kata kalau benda tak melibatkan akidah, nak percaya tak percaya tak apa, tak percaya pun tak apa sebab benda tak melibatkan akidah. Itu tak ada apa, just cerita je. Itu tak ada masalah. Tapi kalau benda melibatkan akidah, kita tak boleh terima. Kita kena tolak awal-awal lagi. Itu perbincangan panjang lah. Kita tengok perbincangan tentang Israiliyat di kalangan para ulama. Dan saya ada satu kitab tuan-tuan, kitab ringkas untuk kita tahu, tapi saya tak bawa. Mari kenal ilmu tafsir. Dalam apa kitab saya tu, Mari kenal ilmu tafsir, saya bawa antara lain cerita tentang Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Untuk kita lebih faham konsepnya. Jadi saya nak cerita dalam banyak-banyak, saya nak sebutnya apa, dalam banyak-banyak kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran, yang kita, masyarakat kita yang paling terkesan adalah cerita Israiliyat. Itu maksudnya. Kita ambil cerita Israiliyat, kita siap masuk dalam doa lagi cerita Israiliyat itu. Itu yang kita terkesan. Sedangkan cerita-cerita yang bukan Israiliyat banyak lagi. Itu kita tak terkesan sangat. Itu. Kita lebih terkesan dengan cerita Israiliyat. Dan kadang-kadang cerita itu lebih masyhur daripada cerita-cerita yang diketengahkan dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri tak sebut nama, tak sebab apa? Sebab itu bukan poin pentingnya. Contohnya, Quran cerita tentang Ashabul Kahfi, tuan-tuan. Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Ta'ala cerita tentang pemuda-pemuda Kahfi. Orang kita, dia tak cukup, siapa pemuda Kahfi ni ya? Nama apa? Kan, depa ni, tuan-tuan, akhirnya depa cari-cari jumpa cerita Israiliyat. Quran tak cerita. Sebab apa? Tak penting siapa mereka. Yang penting keimanan mereka pada Allah yang kita nak ambil. Sepanjang zaman boleh berlaku. Sebab tu kita nak menghadapi fitnah Dajjal, kita baca surah Kahfi. Sebab apa? Nak ambil intipati iman tu, bukan nak ambil siapa mereka itu. Hingga kan sampai tahap, tuan-tuan, ada pula riwayat, nama-nama dia orang lah, 7 ni, kalingan anjing, qitmir, ditambah lagi dengan petua-petua. Petua bagaimana? Kalaulah kita tulis apa nama 7 pemuda Kahfi ni, satu kertas, kita masukkan dalam bank kita, maka kita akan selamat daripada dicuri. Kalau kita gantung di rumah kita, maka rumah kita akan selamat, tak terbakar, tak runtuh, tak apa semua. Ni dah jadi melibatkan akidah pula, tuan-tuan. Bermula dengan mula cari nama ya. Mula cari nama. Okey, nama mereka Israiliyat. Tak apalah ke setakat nama, tidak ada masalah nama. Jadi kita sebut nama Zulaikha, nama Balqis, walau Israiliyat sekalipun dia tak ada kaitan dengan akidah. Tak ada masalah, nama apa pun, betul tak betul pun bukan isu dia. Betul tak apa, tak betul pun tak apa, sebab itu sebagai satu nama. Tetapi daripada situ telah dijangkit, bawa dengan benda lain pula. Dengan nama tu boleh jadi azimat pula. Bukan tak ada dalam kitab ni, kisah ceritanya dalam kitab ni, kan? Tapi kitab menceritakan bagaimana orang memperlakukan sedemikian, bukan untuk kita ikut. Itu. Okey, agak boleh faham konsep dia. Jadi itu keadaannya. Okey, baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya tengok soalan dalam ni. Assalamualaikum Ustaz. Kesalam. Macam mana kita dapat membezakan sesuatu perayaan adalah melibatkan satu agama bagi kaum tersebut atau budaya atau adat sahaja, di mana sumber rujukan boleh dibuat? Baik, perayaan-perayaan, aku nak tanya kawan-kawan kita lagi. Kawan-kawan kita tanya apa sambut Deepavali ni, maksud apa? Kita bercerita. Depa tahu, depa sambut perayaan kan. Saya bedah buku-buku, kita bolehlah baca lah. Tapi nak cerita paling, kau nak tanya sumber paling mudah, sebab kita hidup majmuk. Jadi kita tahu lagi senang. Kawan kita ada Kristian.
Sambut Christmas. Kita tanya, ada hampa sambut Christmas siapa? Masa dia cerita pada kita, oh sambut macam ni kan. Macam kita lah orang tanya kita sambut hari raya kan. Kita akan cerita lah. Aidilfitri ni daripada selepas daripada Ramadan kita akan cerita. Itu cara mudah untuk kita tahu. Di samping kalau kita nak baca buku, boleh buku tentang Muqaranatul Adyan, buku tentang comparative religion, dia akan ceritalah semua benda ni kalau dalam konteks buku. Assalamualaikum. Salam. Pada zaman dahulu terdapat ulama-ulama yang besar. Kalau ada ulama sezaman dengan mereka mengkritik mereka, mereka akan memuji orang yang mengkritik mereka. Tapi sekarang orang yang alim pandai agama, jika ada mengkritik mereka, mereka mempelekeh orang yang menegur mengkritik mereka. Kenapa jadi begitu? Baik, dia nak banding orang dulu orang sekarang. Orang dulu memang mereka alim, ilmu. Makin lama ilmu agama tu makin kurang sebenarnya. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, hadis daripada Anas bin Malik, dia kata sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, inna min asyratis sa'ah an yaqilla al-ilmu wa yadhharu al-jahlu. Antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu tu makin berkurang, jahil makin berkembang. Macam tu juga ulama, tuan-tuan. Bila matinya ulama seorang, hak pengganti tu makin tak ada. Hak duk ada tu tak sama dengan hak sebelum. Para ulama dulu mereka mengkritik tu kritik ilmu, bukan kritik peribadi. Tidak. Mereka bukan bermusuh secara peribadi. Mereka kritik itu atas dasar ilmu, dan itu suasana budaya je. Kritik ilmu ni saling-saling memperbetulkan antara satu sama lain. Kritik itu satu budaya yang diterima. Kan? Sekarang ni kadang-kadang sebab tu kita kalau kritik dari soal ilmu ni tidak ada masalah. Dan kadang-kadang benda yang kritik itu pun benda khilafiah pun okeylah, dia memperkembangkan perkembangan akademik, tak ada masalah. Cumanya zaman sekarang kita tengok kritik-kritik secara terbuka agak tidak sesuai. Sebab apa? Sebab dia boleh mengelirukan masyarakat. Itu. Kecuali kalaulah ia dibuat secara tertutup. Itu lebih, bagi pandangan saya itu lebih baik. Kerana bila buat secara terbuka, akhirnya orang yang tidak faham ni, dia akan jadi menganggap serong kepada orang-orang tertentu. Kan? Dia menganggap serong, sebab dia tak faham, dia tak tahu. Tambah sekarang ni pula dunia fitnah dengan dunia media. Dunia media sosial kan. Maklumat tu datang cepat. Banyak fitnah-fitnah yang berlaku. Sebab itu bagi pandangan saya, kita tengok dalam konteks juga, konteks zaman, konteks masyarakat. Pada hari ini, kalaulah kritik itu dengan terbuka itu boleh membawa pada fitnah yang lebih besar, maka kena buat secara yang lebih tertutup dalam kalangan ahli saja supaya tidak berlaku. Sebab kadang-kadang benda tu benda khilaf saja, bukan satu benda qat'i pun, kan? Jadi itu keadaannya. Okay? Soalan Ustaz jelaskan hukum sumpah laknat. Mana cerita apa sumpah laknat ni? Saya nak cerita bab perkahwinan, bab li'an, sumpah laknat dalam pembubaran perkahwinan. Lain cari sendiri ya. Seorang suami bila dia menuduh isteri dia berzina, kalau ikut hukum, seorang yang menuduh seorang berzina, dia kena bawa 4 saksi. Kalau tidak, dia kena berapa sebatan? 80 sebatan qazaf dan bagi. Tetapi suami kalau dia tuduh isteri dia berzina, dia kena buat sumpah laknat. Sebab apa? Walaupun dia tak buat saksi. Sebab bukan senang suami nak tuduh isteri berzina, melainkan ada tanda-tanda hanya dia saja ketahui. Dia tinggal bini dia lama 5 bulan, tengok-tengok balik-balik bini dah mengandung sebulan. Macam mana? Benda macam ni berlaku, tuan-tuan. Baru ni ada seorang dia tanya saya. Ni ada seorang dia WhatsApp saya baru ni, dia tanya, Ustaz, dia kata kawan saya, kan, entah kawan dia kan dia tak tahulah. Biasanya orang semua tanya kawan. Kawan saya, tak balas kawan pun kawan lah.
Kawan saya ada clash dengan suami dia. Ada clash dengan suami dia. Lepas tu bila clash dengan suami dia, dia berhubung dengan Pak lama biasalah lah zaman reunion tu tuan. Reunion dia jumpa habis. Kan? Berhubung tiba-tiba mereka berzina. Dia mengandung, dia melahirkan anak. Suami dia tak tahu kata itu bukan anak dia. Dia main menyesal sebab apa? Sekarang dia menyesal. Menyesal sebab apa? Sebab dia tengok suami dia sayang sangat pada anak tu. Sedangkan dia tahu itu bukan anak suami dia. Dia tahulah. Suami dia tak tahu. Wih, rupanya kes macam ni wujud. Sekarang ni. So dia jadi gelabah sekarang nak buat macam mana? Dia gelabah tu bukan sebab zina tu dah. Dia gelabah tu sebab dia kesian kat lelaki tak tahu kata itu bukan anak dia. Tentang zina tu seolah tak menjadi satu kesalahan pula. Jadi itu zaman sekarang berlaku. Jadi baik, katakan suami dia tuduh isteri dia berzina. Maka dia nak berpisah dengan isteri itu, dia buat sumpah laknat. Dia nak menafikan anak dalam kandungan tu. Itu bukan anak dia. Jangan nasab pada dia tak mau. Buat sumpah laknat. Sumpah laknat ni dia bersumpah bahawa tuduhan dia betul pada isteri dia, dan dia 4 kali disumpah. Sumpah yang kelima, laknat Allah pada dia kalau dia berdusta. Kalaulah isteri dia diam, maka isteri dia dikenakan hukuman hudud. Maknanya dia diam, tandanya betul lah tu. Tapi kalau isteri dia menafikan, isteri dia kena buat sumpah laknat juga. 4 kali dia sumpah bahawa lelaki dia menipu, dan sumpah kelima laknat kepada diri dia kalau lelaki dia betul. So siapa yang betul? Wallahu a'lam, hanya Allah mengetahui. Tetapi mereka dipisahkan untuk selama-lamanya, tak boleh menikah dah, dan serah kepada Allah Ta'ala. Allah mengetahui salah seorang daripada mereka adalah berdusta. Okey, itu boleh tengok dalam fiqh munaqahat, ada bincang tentang perkara tersebut. Ustaz, apakah ucapan yang dibolehkan pada kawan jiran non-Muslim kita bagi tujuan menjaga hubungan? Boleh ke ucap Happy Merry Christmas atau Selamat Hari Natal? Baik, macam saya sebut tadi, para ulama sebut kalau dia uruf kita kata Selamat Christmas, itu sebagai satu ucapan saja yang nak menjaga hubungan. Kalau ikut sebagian ulama tadi membenarkan, antaranya Qardawi kita sebut tadi pandangannya, bukan untuk merayakan, just nak ucap selamat raya. Kalau kita ni bukan nak ucap selamat raya tu menunjuk doa dah, memang itu ucapannya selamat raya. Dia kata selamat ni doa lah tu dah. Bukan maksud doa kebaikan moga Allah berkati dalam perayaan kamu, moga Allah Ta'ala bagi itu. Tapi kesakat selamat Christmas, selamat raya tu maknanya itu ucapan adat yang memang dilakukan oleh sesiapa sahaja. Ustaz, memakai kostum Santa Claus adakah jatuh haram? Bagaimana dengan orang Islam kita yang bekerja di hotel semakin yang dipakai topi tersebut? Baik, kalau dia merujuk kepada perayaan haram lah. Kalau turut merayakan, sebagai satu kegembiraan di atas perayaan pengiktirafan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Ustaz, apa hukum ahli politik menggantungkan banner ucapan di Diwali, Christmas dan lain secara umum? Ahli politik mereka itu memang terlibat secara umum, maka setakat ucapan tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab memang di bawah mereka itu ramai, mereka nak approach, dan dengan had-had bukan mereka merayakan sebut tadi, just sebagai ucapan sahaja. Itu tidak ada masalah mengikut sebahagian daripada ulama. Kan? Ustaz, bolehkah kita menghadiri atau menerima jemputan jamuan hari Christmas yang diadakan oleh sahabat yang menyambutnya? Kalau itu pandangan saya lah, kita elak lah. Kita ambil yang paling minima, takat minima boleh lah. Kita ucap, Merry Christmas John, tapi I'm so sorry I cannot attend dia punya function kan. Kita elak lah, tak nak ada syubhat kat situ. Itu kalau pandangan saya lah. Adakah dibolehkan orang Islam yang bekerja di bidang binaan diarahkan oleh majikan menyertai sama membina rumah ibadah agama lain? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Kita turut sama membuat gereja contoh. Ada seorang kontraktor, dia kontak saya sekali tu. Dia kata dia dapat projek. Besar, dia kata ni mahal harga dia buat gereja. Jangan. Kita buat benda lain, buat masjid. Tak ada rezeki tu tak apa. Cari hal lain. Bila kita buat, kita bersubahat, kita menyediakan ruang dan tempat untuk mereka
beribadat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah kita kata aku tak syirik, memang hang tak syirik, hang buat khusus pula untuk dia orang. Kan? Jadi maknanya benda ni tak boleh, tak dibenarkan. Ustaz, kalau ada orang meninggal musim pula banjir, tanah perkuburan ditenggelami air, guna nak buat? Kena cari tempat lapang lah. Kan? Cari tempat setakat ni, di tempat kita ni banjir macam mana pun orang mati, ada tempat tak nak ke bumi? Ada, carilah tempat-tempat yang okey kan. Kecuali darurat ni kau tak tahu semua satu Malaysia banjir belakang, tak nak tanah langsung. Itu lain lah tu. Kan? Tengoklah waktu tu kita kena tanyalah dari sudut perubatan apakah yang boleh buat. Kalau benam layak saja, mudarat tak mudarat dari sudut memberi kesan pada orang, ataupun jadi macam tsunami dulu. Tsunami dulu tahu tak sampai tahap buat macam mana tahu? Terpaksa bakar. Sebab mayat banyak sangat. Orang hidup lebih sikit daripada mayat. Nak tanam memang tak mampu dah, nak korek tak mampu nak tanam. Banyak sangat. Akhirnya nak bakar. Bakar mana boleh, haram bakar mayat. Tak boleh. Tetapi lid darurah. Kerana darurat. Kalau biak juga mayat ni, dia akan memberi kesan pada orang hidup. Sebab kuman dia, bakteria dan sebagainya. Waktu tu nasihat kena bakar. Dah tak boleh buat apa dah. Nak tanam pun tak boleh dah. Banyak sangat. Maka darurat, dia dah cerita darurat dia. Dia boleh. Mengikut macam kita lah, kita tanya orang yang autoriti benda tu lah, yang dari sudut kesihatan, dari sudut virus, dari sudut apa semua, mereka lebih mengetahui macam mana nak buat. Nak benam layak ke, nak bakar ke, nak apa, saya tak boleh bagi jawapan tuan-tuan. Saya tak bagi jawapan. Tengok kepada situasi yang betul, yang sebenarnya pada waktu itu. Ustaz, pada zaman dulu terdapat ulama besar, ni soalan tadi ya, dalam WhatsApp, SMS sama. Ustaz sambung cerita yang terpotong berkenaan sentuh atau suami dan isteri. Kan? Saya sebut tadi beza khilaf di kalangan ulama. Yang kata batal tu, yang kata tak batal ada mazhab Hanafi. Sebab dia menafsirkan ayat aula mastumun nisa dengan jima'. Maka dia kata kalau setakat sentuh tangan ni tak batal, jima' yang batal. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata batal sebab dia menafsirkan kata la masa itu adalah sentuh. Sebab kalau jima' Quran guna masa, lam yamsasni bashar, Quran tak guna la masa. Semua perkataan jima' semua Allah guna masa. Jadi kalau la masa, walaupun la masa tu menunjuk kepada ada tindakan antara dua belah pihak, tetapi dia tetap bermaksud sentuh. Bila sentuh batal wudu. Mazhab Maliki kata dia lihat kepada syahwat tak syahwat. Kalau syahwat batal, tak syahwat tak batal. Jadi kalau semua beri pandangan macam mana? Memang itu khilaf. Bila khilaf ni, kita tak boleh kata mana betul, mana salah. Semua betul. Cuma kita beramal dengan apa yang kita belajar. Itu je. Kita belajar mazhab Syafi'i, kita guna mazhab Syafi'i. Kita belajar mazhab Hanafi, kita guna mazhab Hanafi. Pulang apa yang kita belajar. Kita beramal atas ilmu yang kita belajar dengan kita yakin apa yang kita belajar. Ustaz, bila berlaku kematian setelah selesai solat jenazah, keluarga si mati memberi sedikit wang sebagai saga hati kepada mereka yang solat jenazah, bolehkah? Ini satu budaya masyarakat kita, bagi duit pada orang sembahyang jenazah. Sebenarnya budaya ini walaupun asalnya bagi duit tak ada masalah, tetapi kalau jadi satu benda yang wajib tuan-tuan, dah jadi budaya, benda itu akan membebankan. Bagaimana keluarga si mati yang tak ada duit? Dia tak bagi tak boleh. Orang pi pula tak bagi, pi tu dengan tujuan nak dapat duit. Ini banyak berlaku di utara satu ketika, tapi lah ni kurang dah. Sebab apa? Sebab dia memberi implikasi buruk sebenarnya. Buruk kat mana? Buruk kepada orang tak berkemampuan, maka terpaksa sediakan duit juga. Terpaksa berhutang piutang apa semua. Sedangkan itu solat je pun. Siapa nak solat-solat? Siapa tak masuk tak sudah. Dia solat, dia dapat pahala, dapat satu qiraat tuan. Pahala besar loh solat jenazah tu kan. Ada satu kumpulan muslimah kumpulan Yasin yang offer untuk buat baca Quran 30 juzuk tapi meletakkan harga RM30 untuk satu juzuk. Selain daripada itu harus dijamu makan dan juga wang untuk petrol. Nak baca Quran, nak upah baca Quran. Letak harga pula. Baca Quran untuk siapa ni? Ini untuk si mati lah ni. Maksudnya baca Quran. Baca Quran untuk pahala untuk sampai kepada si mati. Para ulama khilaf. Imam Syafi'i kata tak sampai pahala bacaan Quran untuk si mati.
Imam Syafi'i kata. Imam Nawawi kata sampai. Imam Nawawi ni ulama dalam mazhab Syafi'i. Dan jumhur ulama daripada mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan juga Syafi'i sendiri menyatakan sampai bacaan Quran untuk dihadiahkan pahala kepada si mati. Okey. Jumhur kata sampai. Tapi sampai itu bila baca dengan ikhlas. Kalau ambil upah? Ambil upah untuk baca. Kalau bagi, aku baca. Aku tak bagi, aku tak baca. Maka para ulama kata tak sampai. Sebab menafikan konsep. Tetapi kalau kita panggil orang baca, orang volunteer nak baca. Dia baca. Nak balik, kita tak apalah hadiah lah. Hang tolong aku tolong hang. Boleh tak? Itu tak ada masalah. Itu tidak ada perjanjian asal. Itu tak apa. Macam orang ni lah. Macam orang pinjam duit pada kita. Pinjam 1,000, kena bayar 1,000. Pinjam 10,000, kena bayar 10,000. Tiba-tiba masa bayar tu bagi 10,000 ni duit. Dia bagi tambah 1,000. Boleh tak? Boleh tak? Riba tak? Ada, boleh. Pasal apa? Tidak ada janji. Tidak ada perjanjian sebelum. Dia saja, hang itu hang tolong aku terdesak suruh hang bagi 10,000. Ini aku saja bagi hang 1,000. Kan? Maka itu tak ada masalah. Tapi kalau daripada awal 10,000 bayar 12 itu riba. Itu yang haram, tak boleh. Jadi begitu juga benar ni. Kalau kita menetapkan bayaran, itu menafikan keikhlasan. Tapi kalaulah tolong baca nah, tak apalah kita baca lah. Dia baca. Itu mendidik pada keikhlasan. Kemudian kita pun dia baca, kita pun nak jamu makan, kita nak bagi duit, itu terpulang lah. Tapi kalau meletakkan syarat satu harga pula, satu juzuk RM30 pula. Macam hari ni ada bisnes, tuan-tuan. Bisnes apa? Bisnes tahlil depan Kaabah. Satu tahlil RM10. Kan? Untuk satu arwah 10 arwah 100. Duduk ni. Dibaca sekali ya depan Kaabah, jadi bisnes macam-macam. Kita tak maulah macam ni. Agama akhirnya dia jadi bahan macam tu. Keluarga si mati mengupah budak-budak tahfiz untuk mengaji untuk si mati. Bolehkah? Saya sebut tadi, bukan upah ya. Kita panggil mereka tolong untuk mengaji. Lepas tu kita nak bagi sumbangan pada mak tahfiz, bagilah sumbangan, tak masalah. Bagi sumbangan pada budak-budak, bagilah. Tapi janganlah bagi upah lah arti kata kita meletakkan bayaran siap-siap. Letak, mari ni tak sekian, tak sekian. Takut menafikan keikhlasan. Okey? Tapi macam diberikan sagu hati tanda terima kasih pada Ustaz Tafiz, itu tak ada masalah. Itu okey je. Kan? Dia baca ikhlas, kita pun bagi ikhlas. Kan? Sebab tu saya Allah alam tuan, kalau tuan tak setuju dengan saya pun tak apa. Setuju pun tak apa. Iaitu tentang ada setengah kenuri kahwin di tempat kita. Kenuri kahwin di tempat kita. Saya ada ni hukum mengucapkan Merry Christmas pada yang beragama Kristian. Jumhur ulama muktabar kata haram. Benda ni khilaf saya sebut tadi. Jumhur ulama keempat-empat mazhab mengharamkan ucapan tahniah kepada orang bukan Islam sepenuh perayaan mereka. Haram juga untuk menyerupai dan menyambut perayaan orang bukan Islam. Dia haruskan ucap tahniah. Ulama silam dan kontemporari mengharuskan ucapan tahniah atas dasar munjambalah. Sahibu Samah Datuk Seri Zulkifli Muhammad Bakri, dia haruskan untuk mengucapkan Merry Christmas apabila wujud keperluan. Siapa masalahnya ni? Ni nak abang kata haram juga tu. Ambil lah. Saya sebut tadi, kau nak pakai yang haram, pakailah. Benda tu khilaf. Sampai bila pun tak selesai masalahnya. Kan? Bila khilaf ni benda ijtihad. Bila benda ijtihad, dia sesuatu berlaku khilaf. Bila berlaku khilaf, ustaz nak kena kata haram juga. Payah lah betul. Saya kata ulama kata haram. Ada ulama kata harus dengan tujuan bukan untuk merayakan, dengan tujuan untuk apa tadi? Mujabalah tadi. Benda tu tak selesai tuan. Kau nak suruh ni saya kena faham. Sebab fiqh ni dia macam tu. Balik pada tadi. Apa tadi saya sebut? Isu apa tadi? Saya bincang isu apa? Lupa dah. Nama yang ni lupa dah tu. Dah bincang lah. Dah. Lah tadi.
Kenuri kahwin. Kenuri kahwin. memang minat kenuri ni. Kenuri kahwin. Di Melaka, minta maaf orang Melaka. Bukan semua Melaka, di setengah tempat di Melaka, kalau pergi kenuri kahwin, kita nak bagi duit tu kita kena tulis dalam buku log tulis, saya ni Muhammad Allah bagi 50, kau ni bagi 20. Apa tujuan? Saya pernah tanya operasional supaya kita tengok, oh tuan rumah ni pernah bagi aku 20. Aku bagi balik 20 dia, kan? Ataupun bagi lebih sikit lah, tengok koman dia bagi 20, apa barang 20, aku bagi 30. Bagi saya rasa ini boleh menafikan keikhlasan, kan? Tulis orang ada RM2 agak-agak macam mana nak tulis tak? Kalau saya tak pilih kenuri tu, tak pilih dah RM2 nak tulis nama kat saya tu RM2 lah. Macam mana? Maka dengan sebab itu tidak ada penetapan apa. Kita bagi ikhlas kita nak bantu dia dapat kenuri, kita tahu belanja dia besar apa semua, kan? Walaupun dia bukan minta duit pada kita, tak bagi minta apa. Adakah boleh dia bagi syarat, sila datang ke kenuri saya bayaran untuk satu pinggan RM10? Ada? Itu bukan kenuri nama dia, itu nama restoran, dan dia takkan dapat pahala. Dia takkan dapat pahala atas kenuri tu. Dia jadi restoran, jual beli, jual makanan. Tapi kalau dia kata mai kenuri itu maknanya free of charge. Memang dia nak bagi, dan dia pun ikhlas dah. Dapat orang sumbang, alhamdulillah. Orang bagi tak cukup, alhamdulillah. Kau mana pun alhamdulillah. Sebab apa? Sebab itu sumbangan orangnya, bukan ada syarat daripada awal tak, kan? Kalau nak ke klik siap-siap, aku nak punya ni, aku mesti dapat lebih daripada ni. Itu niat tu tak betul tu, kan? Niat kita nak jamu orang makan, wa at'amut ta'am, bagi orang makan. Orang nak bantu kita, tak apa, tak bantu, tak apa. Orang tak ada duit pun mai, orang miskin tak ada duit mai, makan lah, tak ada masalah. Aku bukan nak duit hang, aku nak jamu makan dia. Keikhlasan itu, kan? Jadi maknanya bagi. Sebab tu satu lagi, ni observation saya lah, beza orang utara dengan orang sini. Orang utara dia bagi dulu, orang sini makan dulu. Betul tak? Makan tengok sedap tak sedap, tak sedap bagi sikit. Atau makan sikit bagi sikit lah, makan banyak bagi banyak. Belah utara tak? Belah utara dia bagi dulu, tak kira hang nak makan, hang tak makan tak apa, kita nak bantu dia bagi dulu, kan? Itu ni semua adat, tuan. Cuma kita nak pastikan, nak bawa hak adat tu boleh jadi pahala. Macam mana? Ikhlas tadi, ikhlas. Sebab tu hak baca Quran, balik pada baca Quran tadi, kalau upah daripada awal-awal tetap harga, agak-agak ikhlas tak? Dah. Macam nak sampai? So kita panggil Ustaz Tafiq, mainlah tolong baca. Depa bacalah seikhlas mungkin. Kita tak tahu lepas ikhlas tak mana, tapi seikhlas mungkin lah, tolong baca. Lepas tu kita pun nak tolong Ustaz Tafiq tu, tolonglah, no problem. Dia pun tolong kita tolong dia orang. Itu. Tapi bisnes tu, contohnya meletakkan bayaran tertentu tu, itu boleh menafikan keikhlasan. Tidak, badal haji itu memang kena upah pun. Itu kena, kalau tak siapa nak buat, kan? Itu macam upah buat kerja. Itu buat kerja, nak pergi ni memang kena. Itu kena buat. Orang nak gali kubur, tuan, orang upah tak upah, pergi gali sendiri. Dia kata ni fardu kifayah betul lah, fardu kifayah, tapi nak cangkui pun. Kalau hak jenis pakai backhoe tak apalah, hak jenis cangkui lagi tu, kan? Ni kadang-kadang orang marah, sampai 300 korek yang hampir korek tak kalau mampu. Tak senang nak korek tu, dalam pun, kan? So dalam masalah itu, sebab dia melibatkan tenaga yang kuat, banyak nak buat tu, kan? Memang ada konsep badal haji, memang ada. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan nak tanya? Ada lagi? Lambat sangat kat pukul 8 lah ni. Empat tanya banyak gitu, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi cukuplah sekadar itu perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah sikit sebanyak kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan saya minta maaf tuan-tuan, gurau-gurau tuan-tuan. Saya ni suka gurau tuan. Nampak macam kasar, tak kasar pun. Gurau je. Kan? Jadi mudah-mudahan yang pentingnya kita dapat sikit sebanyak berkongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu kita jadikan sebagai satu pedoman, apa yang buruk itu kita jadikan sebagai satu sempadan. Jadi yang baik datang daripada Allah. Salah silap itu saya pemaaf. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya minta ampun daripada Allah Azza wa Jalla. Sekadar itu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadaka salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.